السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung muka surat 36, ayat yang ke-228. Tuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ya Allah yang Tuhan kami lapangkanlah dada kami sekalian wa yassir lana umurana mudahkanlah segala urusan kami waj'alna minal ladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah dan jadikanlah kami semua ini orang-orang yang selalu mendengar mempelajari ayat-ayat-Mu kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pengajian ini Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran, yang faham Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah war-rahmah wa du'a al-malaikah wa zikrallahi fi man indah. Ya Allah yang Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat. Mereka mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini khususnya, yang mengikuti majlis ini khususnya, keluarga kami, orang-orang yang meminta untuk kami berdoa kepada mereka serta muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah yang Tuhan kami, Engkau hebahkan kepada kami hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Hari ini bab mengenai isteri yang diceraikan dan beberapa hukum yang berkaitan dengannya. Ayat 228 wal mutallaqatu.
baris depan. Berarti kalau baris depan tu dia subjek biasanya. Wal mutallaqatu, kalau tengok dari sudut kalimah mutallaqat, jamak daripada mutallaqah, bukan mutallaqah, mutallaqah. Ataupun mutallaqah ini ramai, wanita yang diceraikan dia panggil al-mutallaqat. Dari sudut ayat dia berada pada subjek. Jadi kita terjemah, dan wanita-wanita yang diceraikan itu, itu alif lam tu. Macam mana berita tentang dia, khabar tentang dia? Berita tentang mereka ini ialah yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Sampai situ. Kita nak berhenti sampai situ. Itu khabar ataupun berita tentang al-mutallaqat. Iaitu yatarabbasna, mereka hendaklah menahan bi anfusihinna, itu istilah yatarabbasna bi anfusihin, dia kena pilih jalan sendiri. Makna bukan dipaksa orang, dia sendiri kena sedar, dia kena tarabbas, kena asingkan diri dengan pilihan dia dan dengan kesedaran dia, iaitu bi anfusihinna. Yatarabbasna bi, bi tu makna dia kena sedar, dia kena pilih dan dia kena sedar. Tak boleh dia nusuk-nusuk. Contohnya orang tengok, dia jaga diri. Bila orang tak tengok, dia main WhatsApp, dia ambil gambar, dia tunjuk dengan aurat dia. Ini bertentangan dengan Quran. Sebab yatarabbasna bi itu dengan diri dia sendiri. Maknanya orang tengok, tak orang tengok, wajib dia kena jaga diri dia. Sebab Allah ambil kira hidup dia dan masa depan dia. Kalau dia tak jaga, dia rosak diri dia dan keturunan dia. Bahaya. Begitu. Berapa lama? Salasa, 3. Quru, suci. Haid. 3 kali haid. 3 kali suci haid. Maknanya setiap sekali bila mari datang haid, sampai akhir haid pertama dia sekali, habis haid pertama dia sekali, sampai 3 kali suci, maka baru dia boleh boleh keluar, ataupun dia tak boleh dia bolehlah nak berhias ke apa. Satu isu yang kedua, wala yahillu, dan tidak halal. La yahillu, tidak halal. Kepada siapa tidak halal ni? Lahunna makna lil mutallaqati. Lahunna itu dia ganti nama kepada al mutallaqat. Jadi asalnya wala yahillu lil mutallaqati. Lalu dia buang perkataan mutallaqat, dia ganti dhamir, ganti nama. Jadi wala yahillu lahunna, tidak halal bagi isteri-isteri yang diceraikan itu. Apa dia yang tidak halal bagi mereka tu? Untuk bahawa yaktumna katama yaktumu. Kalau mereka lelaki yaktumuna, kalau perempuan yaktumna, hunna yaktumna. Ini kena belajar bahasa pertukaran perkataan. Ini untuk wanita, yaktumna. Kalau lelaki yaktumuna ataupun yaktumu, gitu. Tidak halal bagi mereka, wanita-wanita yang dicerai itu, mereka secara peribadi menyembunyikan apa? Ma di sini makna bayi dalam rahim. Ma dia panggil. Khalaqallah, subhanallah. Bayi dalam rahim itu khalaqallah. Allah telah cipta. Kadang-kadang dia bercerai itu, masa tu ada bayi, ada janin di dalam rahim dia. Itu ma khalaqallah. Fi arhamihim, di dalam rahim-rahim ibu-ibu tersebut.
Ini kalau dia sembunyi, dia tak ada iman. Kalau dia bersembunyi, dia sembunyikan demi nak kahwin apa, dia kata tak ada benih, menyebabkan bila dia kahwin dengan orang lain, tak sampai tempoh dah dapat baby. Kan? Ini orang beriman tak buat. Dia akan zahirkan. Sebab apa kita kata gitu? Sebab Allah kata, in kunna. Kunna tu kembali kepada al-mutallaqat. In kunna ay in al-mutallaqatu, jikalau wanita-wanita yang dicerai itu yu'minna, itu pun wanita juga, mereka itu sentiasa beriman billah, dengan Allah dan hari akhirat. Kalau dia beriman dengan Allah dan hari akhirat, dia tidak akan sembunyikan bayi yang ada di dalam rahim mereka itu. Gitu. Itu dari sudut janin yang ada dalam rahim, wajib zahirkan sekiranya ada. Kalau tak ada, 3 kali suci itu memang dah tak ada lah. 3 kali suci tak habis lah. Memang kalau tak ada, dicek tak ada, memang tak ada. Itu perkara kedua. Perkara ketiga, wa bu'ulatuhunna. Bu'ulah ialah gelaran kepada suami yang bercerai dengan isteri, dia panggil bu'ulah. Kita nak panggil apa? Bu'ulah ni bekas suami. Bu'ulah ni bekas suami kepada isteri yang diceraikan itu. Dalam masa tempoh 3 kali suci itu, masih lagi digelar bu'ulah. 3 bulan tu, 3 kali suci tu, dia masih digelar bu'ulah. Kalau nak rujuk, siapa lebih berhak? Dia ke ataupun siapa-siapa yang nak kahwin dengan orang itu? Kata Allah, bu'ulatuhunna ahaqqu. Ahaqqu ni isim tafdil. Maknanya kita kata ahaq, lebih berhak. Akbar, lebih besar. Ahsan, lebih bagus. Dia panggil isim tafdil. Lebih berhak. Berhak apa dia? Biraddihinna. Raddi dengan makna ruju'ihinna. Raddi dengan makna rujuk, dengan mengembalikan isteri-isteri tersebut. Berhenti situ. Habis dah situ. Tadi kita berhenti, kita ambil fi zalika in aradu islaha. Boleh dah ambil situ dalam bacaan kita. Dari sudut ayat dia boleh. Sebab fi zalika dia khabar muqaddar. Pada yang demikian itu, in aradu, jika mereka semua, yakni suami, isteri dan keluarga dua belah pihak itu, aradu menghendaki islaha, ubah kesalahan-kesalahan yang telah berlalu tu. Kalau dia nak rujuk tu atas kesedaran bahawa yang berlaku sebelum itu salah, nak kembali, nak islah balik, boleh. Boleh dikira suami yang asal itu lebih berhak. Tapi kalau suami asal tu nak rujuk kerana nak menyakiti pihak isteri, tak boleh. Gitu. Sebab tu dia syarat fi zalika, cara yang tadi yang lebih berhak tu, in aradu islaha, jika mereka semua ingin memperbaiki kesilapan-kesilapan. Habis cerita tu. Ini bab. Kalau kita kata bekas suami berhak bila dia nak ubah, nak selesai masalah. Tapi kalau sengaja nak rujuk dan nak ulang balik masalah yang sama, maka dia tidak lebih berhak. Ada berlaku dalam masyarakat kita masa Covid baru ni. Satu keluarga di Gombak, masa isteri dia susah dalam PKP, duduk jual semua, dia tak ambil hal. Dia pergi dia buat cara dia kat kampung. Isteri dia balik minta tolong, dia kata dia tak nak tolong, dia ada kerja lain. Bila suatu ketika dia tak suka masa PKP kan, dia tak suka, dia bercerai lah, dia minta dia dipisahkan. Jadi semua isteri dia pisahlah. Lepas pada PKP, nega dia, perempuan dia elok balik. Jadi balik nega dia. Bila elok balik, suami dia tu jadi tergila-gila nak rujuk balik. Sebab dah isteri ni berjaya. Masa PKP tu tak berjaya. Dia tak nak.
Bila dah berjaya dia nak balik. Dia mari tanya saya. Dia kata, "Ustaz, bolehkah saya rojok balik? Saya tak nak dah kat dia, tapi dia nak, dia tak kahwin pun, duk tunggu saya. Nak macam mana ni?" Dia kata, "Tapi masa saya susah dia tinggal saya, masa senang dia nak kembali balik." Nak jawab susah ke tu? Tak. Jadi saya teringat ayat ni, kalau dia nak ubah balik, nak berubah, nak memperbaiki, bolehlah. Tapi tengok keadaan tu macam nak cari peluang je. Kena fikir-fikirlah. Maknanya takut-takut bila kembali balik, dia kembali macam cerita lama bila teruji. Itu kena cek balik. Sebab tu Allah kata, in aradu, jika mereka aradu tu ramai tu. Aradu tu termasuk pihak isteri dan pihak suami bincang-bincang, dia boleh membawa kebaikan, maka boleh kembali balik. Tapi kalau tidak ada istilah ataupun nilai islah, maka tak boleh. Kena cari orang lain lah, jodoh tak ada lah tu. Habis isu yang ketiga. Isu yang keempat ialah saat isteri itu diceraikan dan dalam tempoh iddah, siapa yang kena jaga makan minum dia? Kata Allah, lahunna tu hak bagi isteri-isteri yang diceraikan itu, mislu, seperti alladhi alaihinna, seperti kewajipan yang mereka perolehi dengan cara baik. Maknanya tanggungjawab suami masih ada, bekas suami tu ada lagi tanggungjawab dia. Kena jaga pakaian, makanan. Kalau ada anak, kena jaga anak semua sekali. Walaupun dia macam tak boleh duduk bersama je. Yang lain tanggungjawab dia masih lagi dikenakan ke atas dia. Itu perkara keempat. Yang kelima, walirrijali alaihinna darajatun. Ni isu kurniaan ni. Isu kurniaan, darajatun. Ayat ni, ayat lain pula, ayat yang lengkap. Walirrijali alaihinna darajatun. Dia nak isu apa ni? Nak isu darajah tu, kedudukan. Lelaki apapun Allah beri keistimewaan kepada dia satu darjat. Antara darjat yang diperolehi yang suami isteri tak dapat ialah rojok. Hak merojok kembali. Dan hak cerai pun isteri tak boleh nak cerai, kecuali dengan sebab-sebab dia boleh bawa kepada pihak atas. Dia sendiri tak boleh cerai. Dan rojok sekalipun hak suami. Itu darjat yang diberi oleh Allah kepada suami untuk rojok kembali. Maka suami boleh rojok kalau dia nak islah. Dan satu lagi, darjat suami ni dia ada kelebihan sebab dia bertanggungjawab kepada masa depan isteri dia. Dunia pun tanggungjawab, akhirat pun. Kalau isteri tak boleh masuk syurga disebabkan suami baik pun tak boleh masuk syurga juga. Dia kena ada kait. Suami isteri tak boleh masuk syurga kerana suami tak ajar. Jadi suami pun kena juga tangguh untuk masuk syurga Allah. Kecuali lah isteri tidak patuh, itu lain cerita. Last kali Allah sebut wallahu azizun hakim. Subhanallah. Undang-undang yang Allah turun mengenai keluarga ini, sekiranya kita jaga kerana Allah beri kehidupan dua jaminan. Kita tengok ayat tu. Wallah, Allah itu subjek. Khabar, berita tentang Allah pada ayat ini apa dia? Aziz. Itu khabar. Allah itu aziz. Kenapa di sini diambil perkataan aziz sedangkan nama Allah ada 99? Kerana untuk beritahu kepada kita, kalau kita jaga hukum Allah ini yang diceritakan daripada awal ayat sampai darajah tu, Allah akan beri kemuliaan kepada keluarga ini. Daripada aziz Allah kurniakan izzah, kemuliaan. Apa nilai izzah kepada orang yang diberi izzah oleh Allah? Dia ada harga diri, dia ada nilai jati diri, dia dihormati oleh
sesiapa pun. Dia dijaga oleh Allah. Dengan sebab apa? Sebab dia takut kepada hukum yang Allah tentukan, lalu dia jaga hukum itu. Selain daripada dia dapat izzah, kemuliaan, Allah tutup dengan perkataan hakim. Maka hakim ialah bijaksana, yang orang ini dapat apa? Hikmah. Dapat hikmah. Hikmah ni satu benda yang kalau orang tu dapat, dia dapat selesai segala masalah yang dihadapi di dunia ini. Dia dapat hikmah. Wa may yu'tal hikmata, sesiapa yang mendapat, diberi Allah hikmah, faqad utiya khairan katsira, pasti Allah akan beri kebaikan-kebaikan yang banyak. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kita kena minta sentiasa hikmah. Macam mana nak minta hikmah? Doa Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara ayat 83. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhanku, engkau hebahkan kepadaku hikmah. Hukmah ni hikmah lah. Kemudian perkara kedua dia minta wa alhiqni bis salihin, dan engkau masukkanlah aku saat aku mati nanti bersama-sama dengan golongan orang-orang yang saleh. Husnul khatimah. Ini doa yang perlu kita doa. Dan tiap-tiap kali kita jumpa ni, saya doakan, kita semua sama-sama doa tadi, Rabbana hablana hukma wa alhiqna bis salihin. Saya tak tinggal, dan saya tak tinggal doa ni supaya kita mendapat husnul al-khatimah. Paling kita harap ialah husnul khatimah. Duduk tengah-tengah ni, apa pun ujian kita, akhir kita sudahi dengan as-salihin. Allah masukkan kita tersenarai di kalangan orang-orang yang saleh. Habis. Sebab itulah ditutup ayat ini, wallahu azizun hakim. Dua aziz, kita dapat izzah. Bila kita ada kemuliaan, tanda kita mulia, kita mendapat hikmah daripada hakim Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting jaga agama Allah ni. Tuan-tuan, anda jumpa satu, bukan jumpa lah, duk baca setiap-tiap hari, tapi nilai ayat tu makin banyak kita baca, makin ada benda baru. Contoh, agama ni kalau kita jaga dia, macamlah kita rawat penyakit yang paling bahaya dalam hidup kita. Apa dia penyakit yang kita takut dalam hidup kita? Penyakit yang kita tak boleh hidup tanpa ada bantuan orang lain, iaitu penyakit summun, bukmun, umyun. Kalau ada 3 serangkai ini, macam mana kita nak hidup? Kena orang lain lah, segala-galanya orang lain. Kita tak boleh buat. Summun, dia panggil apa? Tuli. Bukmum, tak boleh cakap, bisu. Umyun, buta. Kalau cantum 3 ni, macam mana hidup kita? Dengar, tak dengar. Nak cakap, tak boleh. Nak tengok, tak dapat. 3 serangkai. 3 serangkai ini samalah orang yang ada agama tapi tak jaga agama. Allah, bandingan menjaga agama seperti menjaga 3 panca indera yang dianugerahkan Allah, iaitu mampu mendengar, mampu bercakap, dan mampu melihat. Hilangnya 3 ini seolah-olah hilangnya agama dalam hidup kita. Untuk menjaga 3 ini kena jaga selelok, dan untuk menjaga agama seperti itulah kita kena jaga. Subhanallah. Itu perbandingan yang tuan-tuan tengok dalam ayat 17-18 surah Al-Baqarah. Hak lama dah kita. Tapi anda baru terasa nikmat tu. Baru terasa nikmat tu bila banyak kali diulang-ulangkan. Quran ni kalau kita duk main sekali, 2 kali, tak jumpa lagi permata dia. Kena sentiasa tadabbur dan hayati. Alhamdulillah, terasa betapa kena jaga agama ni macam kita jaga panca indera yang paling penting. Telinga kita, mata kita, dan percakapan kita. Baik, habis itu. Boleh Jadi kita puluh je. Okey. Kita pergi kepada ayat 229.
At-talaqu. Bahasa kita tu at-talaq. Bahasa kita pun talak, kan? Cuma tak ada alif lam je kita. At-talaqu itu pun subjek. Maknanya dalam ayat ni permulaan dimulakan isu talak. Tapi isu lain, tadi at-talaq mutallaqat, isteri yang diceraikan, ni at-talaq, perpisahan itu sendiri. Apa dia? Hukum perpisahan itu marratan, 2 kali je. Cerai itu kena berlaku tak lebih daripada 2 kali. Maka macam mana kita kena buat kalau hukum begitu? Kata Allah, fa imsakum bima'ruf. Kamu ada 2 pilihan je. Fa imsak, selepas pada 2 kali tu 2 pilihan je ada. Pertama, imsakum bima'ruf. Kena tahan hubungan suami isteri ini, dia panggil imsak. Imsak ni macam kita nak minum dekat-dekat nak azan tu, waktu imsak. Kalau minum silat-silat minum masuk waktu subuh. Jadi suami isteri tu macam nak jaga masuk subuh tu. Payah nak jaga suami isteri ni. Kalau suami betul, isteri pula tak betul. Kalau isteri betul, suami pula bermasalah. Jadi nak jaga kiri kanan. Oleh sebab itu kena imsak bima'ruf. Itu pilihan pertama. Ataupun tidak ada pilihan lain. Kalau terpaksa berpisah, kena tasrih, tapi tak boleh berputus silaturahim. Dia kena ada ihsan. Tasrih bi ihsan. Itu kita kena jaga dan semua manusia kena jaga. Jangan bila berpisahnya silaturahim sesama manusia suami isteri. Kehidupan seperti biasa kalau terpaksa berpisah. Dan ingat, perpisahan itu menggegarkan alam ini. Kalau boleh jangan berpisah. Tapi teruskanlah hubungan kekeluargaan itu. Semestinya kita akan perlu kepada nilai imsak itu. Habis itu. Wala yahillu lakum. Sama je lah tadi tu. Wala yahillu lakum. Tadi wala yahillu lahunna, untuk isteri saja. Ini untuk suami pula. Wala yahillu lakum. Kum tu suami. Tak halal apa? An ta'khudhu, bahawa kamu wahai suami-suami mengambil mimma, dari sebarang apa yang ataitumuhunna, yang engkau kurniakan kepada isteri-isteri tersebut, syai'ah, sedikit pun. Ini mahar, mas kahwin yang diberi ataupun hantaran yang diberi kepada suami isteri, dia tak boleh ambil. Ini hak isteri, tidak halal. Bila yang kalau boleh ambil? Ada. Illa an yakhafa, dua belah pihak ataupun suami isteri itu dia bimbang berlaku apa? Berlaku sesuatu yang boleh memecah belahkan antara dua belah pihak, yang antaranya ialah alla yuqima hududallah. Dengan sebab dia tak ambil mahar kembali itu, dia tidak boleh mendirikan hukum-hukum Allah. Dia boleh ambil fa in khiftum, jika kamu bimbang, itu dua pihak suami, alla yuqima, bahawa kedua-dua belah pihak suami isteri itu tidak mampu mendirikan hukum-hukum Allah, disebabkan tak ambil mas kahwin tu. Mungkin dia tak ambil mas kahwin, pihak isteri jadi sombong, jadi berkelahi. Kalau ambil dia boleh kembali selesai. Maka ketika itu fala junaha alaihima, tidak salah, tidak berdosa ke atas kedua-duanya, fi maftadat bi, menyelesaikan terhadap apa yang dijanjikan. Ambil hak dia je lah. Iftidak yang dijanjikan. Jangan pula kalau yang hak dia sikit, dia ambil banyak lebih. Itu zalim pula. Ambil sekadar apa yang dijanjikan. Gitu. Tilka hududullah. Tilka mubtada, hududullah khabar. Dia dekat tu. Tilka, itu semua yang dicerita tadi tu, jawab dia, khabar dia ialah hududullah. Tilka
hududullah. Jawab kan? Soal jawab. Tilka, apa itu tu? Hududullah. Itu semua adalah hukum-hukum yang ditentukan oleh Allah. Jadi kita macam mana terhadap hukum Allah tu? Fala, itu warning. Maka jangan sekali-kali tak taduha kamu melampauinya. Mubtada khabar, tilka hududullah. Kita pun, oh itu hudud Allah. Kita nak buat macam mana hudud Allah? Fala ta'taduha, jangan kamu melampauinya. Tapi kalau kita tak laksana hukum Allah ni, kita berdosa. Kalau pihak mahkamah tak laksana hukum Allah, pihak mahkamah berdosa. Dan setiap orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah, dia telah melampaui kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa may, hukum pula, wa may yata'adda, sesiapa yang melanggar hudud Allah, hukum-hukum Allah, apa jawapan dia? Wa may yata'adda hudud Allah, ini jumlah syartiyah dia panggil. Sesiapa yang melanggar hukum Allah, jawab dia, faulaika, maka mereka itu mereka lah adh-dhalimu, orang-orang yang zalim. Hukum melanggar perintah hudud Allah ni, dia jadi orang zalim. Orang zalim tak boleh masuk neraka. Tak boleh masuk neraka, tak boleh masuk syurga. Tak, ini tidak halal dia masuk syurga, tidak dibenarkan masuk syurga. Jadi sesiapa yang reda hukum Allah tidak dilaksana, dia ditangguh masuk syurga. Oleh sebab itu, kok mana kita laksana pun hukum Allah, wajib kita kena terima hukum Allah. Cuma dalam proses melaksanakan itu, halangan-halangan itu kadang-kadang menyebabkan lambat ataupun tidak terlaksana. Tapi i'tiqad kita hukum Allah wajib dilaksanakan. Jangan kata tak buat pun tak apa, hak ada pun tak jadi barang. Nak buat hukum Allah. Kalau cakap gitu habis akidah kita. Habis. Kok mana pun hukum Allah wajib di'tiqad, wajib dilaksanakan. Begitu. Sebab wa man yata'adda hududallah, sesiapa yang melampaui hudud Allah, faulaika humudz zalimun. Mereka itu orang-orang yang zalim. Orang kafir termasuk orang zalim, orang munafik termasuk orang zalim, orang fasik juga orang yang zalim. Habis itu ayat yang ke-230, ada 2 minit lagi. Kan kita berhenti sini ke tak? 2 minit tak habis ni. Bab orang kata bab Cina buta, ada dalam Quran Cina buta. Jadi insya-Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang, ayat 1230 dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.